Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Syufiana Putri binti Yusof, pensyarah di Unit Reka Bentuk dan Teknologi, Jabatan Pengajian Sains Sosial IPG Kampus Ken. Hari ini saya akan membentangkan pelaksanaan KPPB bagi dua kursus RBT untuk pelajar PDPP ambilan Oktober 2020 RBT Sekolah Menengah. Kursus yang terlibat adalah RBTS 2073M, Pedagogi RBT Sekolah Menengah dan RBTS 2082M, Pentaksiran RBT Sekolah Menengah. Kedua-dua kursus ini diajar oleh saya sendiri, oleh itu saya mengambil peluang ini untuk menggabungkan tugasan bagi kursus ini untuk menguatkan lagi kefahaman pelajar saya terhadap pedagogi dan pentaksiran RBT di sekolah menengah. Berikut adalah pelajar yang terlibat dalam pembentangan saya hari ini: Siti Arbia binti Bedu dari SMK Sandakan, Sadamin Kaha dari SMK Limbanak Penampang dan Noraisa binti Majid dari SMK Datuk Peter Majuntin Penampang. Kesemua pelajar ini adalah pelajar PDPP ambilan Oktober 2020 yang sekarang sedang berpraktikum. Berikut adalah kandungan pembentangan hari ini. Kita akan melihat peringkat 1 hasil yang diharapkan, peringkat 2 bukti pentaksiran dan peringkat 3 pelan pembelajaran backward design. Hasil pembelajaran bagi kursus RBTS 2073M Pedagogi RBT Sekolah Menengah. Pertama, menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pembelajaran dan pemudacaraan dalam bidang reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Kedua, melaksanakan pengajaran makro berdasarkan rancangan pengajaran harian reka bentuk dan teknologi sekolah menengah. Seterusnya, bagi RBTS 2082 Pentaksiran RBT Sekolah Menengah, iaitu membina alat pentaksiran bagi bidang reka bentuk dan teknologi sekolah menengah berdasarkan maklumat terkini dari pelbagai sumber rujukan. Berikut adalah the big idea bagi projek RBT ini. PDPR atas talian yang berkesan meningkatkan kefahaman. Berikut adalah essential question bagi kedua-dua kursus. RBTS 2073M Pedagogi RBT Sekolah Menengah. Pertama, bagaimana merancang PDPR atas talian yang berkesan meningkatkan kefahaman. Kedua, bagaimana melaksanakan PDPR atas talian yang berkesan meningkatkan kefahaman. Dan ketiga, sejauh mana perancangan dan pelaksanaan PDPR atas talian berkesan dalam meningkatkan pencapaian murid. Seterusnya, RBTS 2082M Pentaksiran RBT Sekolah Menengah. Pertama, bagaimana pentaksiran bagi bidang RBT sekolah menengah dilakukan semasa PDPR. Kedua, bagaimana membina alat pentaksiran yang bersesuaian bagi bidang RBT sekolah menengah semasa PDPR. Ketiga, sejauh mana keberkesanan pentaksiran yang dilakukan secara atas talian bagi bidang RBT sekolah menengah. Seterusnya adalah pengetahuan bagi kursus RBTS 2073M Pedagogi RBT Sekolah Menengah. Pengetahuan yang terlibat adalah model pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pemudacaraan dalam bidang RBT Sekolah Menengah. Kedua, strategi, kaedah dan teknik dalam PDP dalam RBT Sekolah Menengah. Ketiga, perancangan PDP berdasarkan DSKP RBT Sekolah Menengah. Keempat, bahan bantu mengajar dalam RBT Sekolah Menengah. Dan kelima, pengajaran makro RBT Sekolah Menengah. Seterusnya, bagi kursus RBTS 2082 Pentaksiran RBT Sekolah Menengah. Pertama, konsep pentaksiran. Kedua, jenis-jenis pentaksiran di sekolah menengah. Ketiga, reka bentuk, pembinaan dan pentadbiran. Keempat, pentaksiran secara atas talian. Kelima, laporan pencapaian pelajar. Keenam, trenda dan isu dalam pentaksiran RBT. Berikut adalah kemahiran yang terlibat dalam projek ini. Bagi RBTS 2073M Pedagogi RBT Sekolah Menengah, memilih, menyediakan dan melaksanakan. Bagi kursus RBTS 2082M Pentaksiran RBT Sekolah Menengah, menganalisis, membina dan menilai. Berikut adalah tahap penguasaan 6C yang terlibat dalam pelaksanaan projek bagi kedua-dua kursus ini. Pertama, SASIA, iaitu kecekalan, ketabahan,
ketekunan, ketahanan, pengaturan diri, tanggungjawab, integriti. Kedua, kewarganegaraan, menyelesaikan masalah dunia sebenar yang kurang jelas dan kompleks untuk manfaat semua. Ketiga, kolaborasi, kemahiran sosial, emosi dan sidang budaya, menguruskan dinamika dan cabaran. Keempat, komunikasi, komunikasi yang koheren menggunakan pelbagai mod komunikasi. Refleksi terhadap proses pembelajaran yang lebih membangunkan dan menambah baik komunikasi. Kelima, kreatif, mengambil kira dan melaksanakan idea dan penyelesaian baharu, pemanfaatan digital. Dan terakhir sekali, pemikiran kritis, pembinaan ilmu yang bermakna, menguji, membuat refleksi dan melaksanakan tindakan berasaskan idea dalam dunia sebenar. Berikut adalah tugasan kerja khusus yang terlibat dalam projek ini, iaitu bagi kursus RBTS 2073M Pedagogi RBT Sekolah Menengah, pertama penulisan RPH dan kedua pengajaran makro. Bagi kursus RBTS 2082M Pentaksiran RBT Sekolah Menengah, tugasan yang terlibat adalah pembinaan alat pentaksiran. Bagi tugasan penulisan RPH, anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran harian untuk pembelajaran dan pemudacaraan serta pentaksiran dalam bidang reka bentuk dan teknologi sekolah menengah dengan mengambil kira pendekatan kaedah, teknik serta strategi pengajaran, pembelajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan keadaan pandemik yang melanda negara kita. Berikut adalah bukti hasil tugasan kerja khusus penulisan RPH. Seterusnya, pengajaran makro. Anda dikehendaki melaksanakan pengajaran makro berdasarkan rancangan pengajaran harian RBT Sekolah Menengah dalam tugasan 1, iaitu penulisan RPH. Berikut adalah bukti hasil pelaksanaan pengajaran makro. Seterusnya, pembinaan alat pentaksiran. Anda dikehendaki membina alat pentaksiran bagi bidang reka bentuk dan teknologi sekolah menengah berdasarkan maklumat terkini dan pelbagai sumber rujukan. Berikut adalah hasil tugasan pelajar bagi tugasan pembinaan alat pentaksiran. Alat pentaksiran yang dihasilkan lebih berfokus kepada pentaksiran atas talian. Seterusnya adalah eviden lain, iaitu senarai semak, pentaksiran kendari murid, pentaksiran rakan sebaya, bahan bantu mengajar digital, sijil penyertaan atau screenshot webinar kursus dalam talian yang dihadiri dan rakaman video. Berikut adalah bukti aktiviti yang telah dijalankan sebelum ini. Seterusnya adalah pelan pembelajaran, iaitu aktiviti pembelajaran, di mana bagi where and why, pengetahuan mengenai pelaksanaan PDPR atas talian yang berkesan. Bagi hook and hold, bahan bantu mengajar digital yang menarik, strategi PDPR yang kreatif. Bagi E, equip, turut serta dalam komuniti, FB group, webinar, kursus, bengkel ataupun PLC. Bagi rethink, reflect dan revise, menggunakan strategi yang mereka telah pelajari. Seterusnya, evaluation, maklum balas pengajaran makro daripada rakan-rakan dan guru-guru sekolah. Seterusnya, T-tailored, pelaksanaan berdasarkan perbezaan individu pelajar dan persekitaran pembelajaran. Dan terakhir sekali, organize, mengurus sendiri keterlibatan murid, pentadbir, ibu bapa dan pakar. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.